Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam tahun 2021. Ingat lagi tak Cikgu Siti? Cikgu Siti harap anak-anak nama I tak lupakan cikgu ya. Okey, baik, sebelum cikgu teruskan, dengarlah serangkap pantun dari cikgu. Buah pala buah markisah, atas pedati bawa ke desa. Walaupun jauh kami terpisah, namun di hati dekat sentiasa. Begitulah ya anak-anak nama I, cikgu akan sentiasa mengingati kamu. Walaupun kita tidak bersua muka, namun kita dapat bertemu di alam maya. Okay, selamat berjuang untuk semua dalam PDPR Norma Baharu. InsyaAllah cikgu akan pelbagaikan medium pembelajaran kita. Pada minggu ni, cikgu hanya gunakan PDP sehala. Ya, InsyaAllah akan datang, cikgu akan gunakan medium yang boleh kita berinteraksi pula. Baik, sebelum cikgu teruskan lagi PDP kita pada hari ini, cikgu nak beritahu tentang penggunaan buku. Baik, yang pertamanya tentang buku teks. Jadi inilah buku panduan kita yang utama. Jadi cikgu harap semua murid dah ada buku teks tahun 6. Baik, yang kedua kita juga akan menggunakan buku kerja yang kamu dah beli. Ya, buku kerja ada 2 buah dan ini penulisan dan juga satu lagi ialah buku pemahaman. Baik, untuk musim PDPR ini, cikgu hanya minta kamu, ya anak-anak murid cikgu semua, gunakan 2 buah buku sahaja. Baik, yang pertama buku pendek ini, ya labelkan dengan nombor 1 di atasnya dan tuliskan dengan PDPR. Okey, boleh buat macam cikgu buat. Sama ada nak print tampal atau nak tulis dengan marker atau nak tulis dengan pen atau tulis je dengan pensel boleh. Ya, kita gunakan buku ini untuk latihan tata bahasa, latihan pemahaman semasa PDPR ini sahaja. Andai kata PKP kita berakhir, maka kita jadikan buku ini sebagai buku tata bahasa. Maka kamu perlu wujudkan satu lagi buku untuk buku pemahaman. Ya, kita asingkan. Baik, yang kedua, kita guna buku panjang. Baik, buku panjang ini khas untuk penulisan. Ya, sama juga buku panjang labelkan dengan nombor 2. Seperti yang cikgu tunjukkan ni. Ya, dan tuliskan dengan PDPR. Di sepanjang musim PDPR ini, gunakan buku penulisan sebuah ini sahaja. Baik, andai kata PKP kita berakhir, maka kita dapat bersua muka, maka kamu perlu sediakan 3 buah buku, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Jangan risau, buku PDPR ini kita jadikan sebagai buku bahagian A. Baik ya, itu tentang buku. Baik, kita teruskan lagi. Jom kita teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini. Ya, pelajaran kita pada hari ini ialah dengan tema 1, istimewanya keluargaku, dan unit 1, bakat istimewa. Baik, cikgu minta semua anak murid cikgu ambil buku teks dan buka muka surat 2. Dalam buku teks muka surat 2, tajuk yang pertama yang kita akan jumpa ialah sayangi keluarga. Baik, dalam tajuk ini, aktiviti yang ditekankan ialah menyebut pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan betul. Okey, maka pada pelajaran cikgu hari ini, cikgu nak kamu faham apakah jenis ayat dan ragam ayat dalam bahasa Melayu. Dan apabila kamu faham, maka kamu boleh senaraikan ayat-ayat beserta jenisnya dalam muka surat 2 dalam buku teks ini. Baik, cuba tengok yang pertama, dialog yang pertama. Amar, tolong buka pintu. Baik, siapa tahu jenis apa ni? Jenis ayat apa? Ayat yang cikgu bacakan tadi. Baik, bagi yang dah tahu, tahniah cikgu ucapkan. Bagi yang belum tahu, mari kita sama-sama kenal pasti apakah jenis ayat tersebut. Kita teruskan lagi pelajaran kita dengan mengenal pasti jenis-jenis ayat dalam bahasa Melayu. Yang pertama, ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan tentang sesuatu perkara. Baik, contohnya, Cikgu Siti sedang memegang sebuah buku. Baik, ayat yang cikgu bacakan tadi, cikgu sebut tadi ialah ayat penyata. Baik, yang kedua ialah ayat tanya.
Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk bertanyakan tentang sesuatu perkara. Baik, ayat tanya mudah untuk kita kenal pasti kerana ayat tanya perlu mempunyai kata tanya. Baik, contoh kata tanya, siapakah, bilakah, di manakah, bagaimanakah. Ya, adanya kata tanya tersebut, maka ayat itu ayat tanya. Dan satu lagi cara mudah kita nak kenal pasti ayat tanya ialah di penghujung ayat tersebut ada tanda soal. Maka itu adalah ayat tanya. Walau bagaimanapun, ayat tanya juga ada ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, maksudnya kita nak kenal pasti ayat tanya tersebut melalui soalan yang ditanyakan. Nada suara yang ditanyakan. Contohnya, kamu sudah makan? Okey, nada tersebut bermaksud soalan, bermaksud pertanyaan. Baik, itu ialah ayat tanya. Okey, seterusnya ialah ayat perintah. Kita ulang semula ya. Yang pertama tadi ayat penyata, yang kedua ialah ayat tanya dan yang ketiga ialah ayat perintah. Apa maksud ayat perintah? Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Okey, ayat perintah ini terbagi kepada ayat suruhan, ayat larangan, ayat permintaan dan juga ayat silaan. Baik, cikgu bagi contoh ayat suruhan. Seperti mana yang cikgu bacakan dalam dialog pada muka surat 2 tadi. Amar, tolong buka pintu. Baik, itu merupakan ayat perintah, iaitu ayat perintah kategori ayat suruhan. Kerana dalam dialog itu, Ibu Amar meminta Amar untuk membuka pintu. Baik, bagaimana dengan ayat perintah bagi ayat larangan? Ayat larangan bermaksudnya kita melarang. Contoh, jangan pijak rumput. Maka perkataan jangan merujuk kepada larangan. Seterusnya ayat permintaan. Ayat permintaan ni ayat contohnya seperti saya harap kamu dapat datang pada petang ini. Maka itu ialah ayat permintaan. Dan seterusnya ialah ayat silaan, ayat perintah ayat silaan seperti sila ke hadapan. Itu ialah ayat silaan. Baik, seterusnya yang keempat ialah ayat seruan. Apa maksud ayat seruan? Ayat seruan bermaksud ayat yang melahirkan pelbagai perasaan berkaitan dengan sesuatu situasi ataupun keadaan. Baik, ayat seruan perlu ada kata seru. Siapa tahu kata seru itu apa? Baik, contoh kata seru ialah aduh, nah, syabas, amboi, wah. Okey, itu antara contoh kata seru lah, ya. Baik, yang seterusnya akhir ayat seruan perlu ada tanda seru. Okey, tanda seru seperti yang terpapar itulah. Baik, seterusnya kita balik kepada muka surat 2 dalam buku teks tadi. Kamu buka balik muka surat 2 tu. Baik, kita tengok kepada ayat yang pertama, iaitu Amar, tolong buka pintu. Baik, ayat yang cikgu highlight ni, Amar, tolong buka pintu. Ayat itu jenis ayat apa? Baik, ada perkataan tolong kan? Maka ayat ini ialah ayat perintah. Baik, kita tengok ayat yang kedua. Dialog yang kedua ialah apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, ya Amar? Okey, yang ini jelas. Ya, ada kata tanya dan juga ada tanda soal di penghujungnya. Jadi kamu tahu itu ayat apa. Baik, kita tengok di sini. Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Iaitu satu ayat. Ayat apakah itu? Amar menyatakan kepada ayahnya dia melakukan banyak aktiviti. Jadi, apakah jenis ayat ini? Baik, tengok ayat yang kedua. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Juga Amar menyatakan yang mereka membaca beberapa buah buku cerita. Jadi, kamu tahu tak apa jenis ayat ini? Ayat yang ketiga. Adik juga saya ajar melukis. Baik, Amar menyatakan bahawa dia mengajar adiknya melukis. Jadi, apakah jenis ayat ini? Adik telah melukis 2 keping gambar.
Ya, jadi Amar juga menyatakan bahawa adiknya telah melukis 2 keping gambar. Jadi di situ ada 4 ayat. Sila nyatakan ayat apakah itu? Apakah jenis ayat itu? Baik, kita tengok dialog yang seterusnya. Bagus Amar, masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Okey, ayahnya menyatakan bahawa masa lapang perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Apakah jenis ayat tersebut? Baik, seterusnya, bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Di sini, ayat ini, ayah Amar meminta Amar membimbing adiknya agar dapat mempelajari kemahiran. Baik, apakah ayat ini? Jenis ayat ini? Kamu senaraikan yang dia. Baik, seterusnya, kita tengok ayat yang terakhir, dialog yang terakhir. Wah, cantiknya. Ayat ini ada kata seru dan juga ayat seru. Kata seru dan juga tanda seru di hujung ayat. Jadi kamu pasti tahu apakah jenis ayat ini. Baik, sebagai penutupnya, cikgu nak beri tugasan. Yang pertama, tuliskan nota bertajuk jenis-jenis ayat. Okey, notanya boleh kamu ambil daripada slide-slide yang cikgu tunjukkan tadi. Baik, yang keduanya, senaraikan ayat mengikut jenis ayat yang betul daripada petikan dalam buku teks muka surat 2. Baik, yang ni, kamu bacakan ayat tersebut dan senaraikan jenis ayatnya. Baik, yang ketiga, tugasan ini perlu ditulis dalam buku 1. Baik ya, untuk memudahkan kamu membuat latihan, cikgu bagi contoh ya untuk soalan nombor 2. Contoh soalan nombor 2, tuliskan tajuk dulu. Contoh ayat perintah. Maka carilah mana ayat perintah dalam dialog pada muka surat 2 tu. Contoh yang pertama, Amar tolong buka pintu. Baik, carikan lagi kalau ada senaraikan. Kalau tiada maka tak perlulah. Baik, seterusnya tulis lagi tajuk ayat tanya. Okey, cari mana ayat tanya. Kalau ada satu maka satu je lah ayat tanya. Kalau dua maka tulislah keduanya. Okey, kemudian yang ketiga tulis tajuk lagi ayat seruan contohnya kan. Baik, cari ayat seruan dalam tu, dalam buku teks muka surat 2 tu dan tuliskan. Itulah caranya. Baik, sekian saja PDPR kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, hari Isnin minggu hadapan. Sekian, terima kasih dari Cikgu Siti. Selamat menjawab tugasan. Dah siap tugasan nanti, ambil gambar tugasan tersebut dan hantar terus pada cikgu melalui aplikasi WhatsApp. Hantar pada nombor cikgu ya, jangan hantar dalam grup. Okey, nombor cikgu sertakan. Dan jangan lupa juga tulis nama, nanti cikgu tak tahu siapa yang hantar. Baiklah, untuk itu sekian, terima kasih.